Ramai orang kata kalau saya ni bersalin anak nombor dua ni dia uh, air kan. Jadi banyak orang cerita pasal unsur-unsur ni daripada zaman dulu kala lagi. Saya rasa sampai ke sekarang pun orang bercerita pasal unsur. Unsur ni apa sebenarnya Kak Ija? Hai, Assalamualaikum. Salam Jumaat. Semua apa khabar? 2-3 hari tak live. Tapi hari ni Kak Ija nak live. Nak cerita dekat korang. Nak cakapkan dekat korang sebenarnya yang pasal topik live kita malam ni. Iaitu Kak Ija nak ceritakan pasal unsur. Kan ramai orang kata kalau saya ni bersalin anak nombor dua ni dia uh, air kan. Jadi banyak orang cerita pasal unsur-unsur ni daripada zaman dulu kala lagi. Saya rasa sampai ke sekarang pun orang bercerita pasal unsur. Unsur ni apa sebenarnya Kak Ija? Kak Ija bagi sikit sahaja clue sebelum kita continue malam nanti pasal unsur ya. Jadi hari ni Kak Ija bagi hint-hint pagi ni untuk topik live kita malam nanti itu pasal unsur. Unsur ni sebenarnya adalah satu kalau daripada perubatan Melayu, unsur ni dia ada beberapa aspek yang diorang absorb pasal unsur ni. Ada beberapa kaitan unsur ni dengan perubatan Melayu. Okey, tapi daripada segi contohnya unsur ni digunakan dalam segi cari jodoh, dalam segi kefahaman orang dulu-dulu. Contohnya kalau kita tahu yang kita ni kejadiannya daripada tanah. Dan kalau cerita pasal perbidanan lama lah ya, cerita pasal perbidanan dia tahu yang kita ni memanglah dah ditulis pun kita ni kejadiannya daripada tanah. Jadi tanah tu daripada tujuh tempat lah kan. Jadi sama juga dengan kejadian tubuh badan kita ada 7 lapisan kulit. Jadi ada beberapa unsur yang dipercayai oleh orang dulu-dulu. Waalaikumsalam Farayana, apa khabar? Hari ni salam Jumaat kan. Saja-saja Kak Ija nak bawakan kepada korang satu topik yang agak dah lama Kak Ija dengar dah lama Kak Ija cuba nak ceritakan tapi ni adalah topik orang dulu-dulu. Kan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Laili. Hai Kojak Ciuk Rumah. Cik. Cakap juga Kojak Ciuk Rumah tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan. Boleh dengar ya Kak Ija ya? Boleh dengar. Thank you kalau boleh dengar. Minta tolong share-share. Sebab malam ni kita nak bawakan satu topik yang agak nak kata kolot ke, betul ke tak betul ke. Ni adalah cerita pasal tradisi orang Melayu lah. Cerita pasal kefahaman orang dulu-dulu kan. Borak Nenek Kebayan malam ni kita nak cerita pasal unsur-unsur. Macam kita tahu kalau unsur tu dia mesti ada unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin kan. Jadi hari ni malam ni Kak Ija nak ceritakan korang apakah kaitan unsur-unsur ni dalam aspek perbidanan dan apakah yang kita boleh guna pakai dalam unsur-unsur ni dalam penjagaan diri kita sebagai seorang wanita. Kau best tahu kalau ikutkan daripada segi unsur ni dia ada beberapa perkara yang boleh kita ketengahkan. Contohnya daripada segi aura dia, daripada segi pemeliharaan tubuh badan kan. Jadi Kak Ija nak ceritakan korang, nak bawakan kepada korang secara julung-julung kalinya lah. Bukan orang selalu nak cerita pasal unsur ni. Tapi Kak Ija nak ceritakan kepada korang sebabnya apa? Sebab Kak Ija nak korang tahu nak guna apa yang ada dekat diri korang untuk rawat, untuk jaga diri sendiri. Ada yang kat badan kita ni, apa yang kita nak guna untuk jaga diri kita sendiri. Kan? Macam itulah kiranya. Apa yang kita boleh guna unsur-unsur semula jadi yang ada dalam badan kita ni untuk jaga diri kita sendiri dengan sedikit tambahan ilmu. Macam tu. Macam petua-petua orang dulu-dulu lah. Jadi lebih kepada perkongsian petua. Jadi kalau nak dengar perkongsian petua pasal unsur-unsur badan pada malam ni, minta tolong share-share. Kalau dapat 100 share, kita boleh cerita lebih lama sikit lah. Kalau sikit share, kita tak boleh cerita lama-lama sangatlah, penat. Cik. Salam Jumaat Kak Ija cantik. Kak Ija hari ni terima kasih. Ada hari cantik, ada hari pucat, ada hari malas kan. Macam itulah. Kalau hari buat kerja banyak tu memang tak dapat nak dibantu lah. Memang dia akan
macam mak lampir lah kira-kira. Borak mak lampir bukan borak nenek kebaya jadi mak lampir. Okey. Jadi itu yang Kak Ija nak ceritakan. Yang jangan lupa pukul 10.30 malam ni insyaAllah kita ada perkongsian tentang unsur-unsur daripada segi perawatan tradisional lah kan. Sebab Kak Ija ni nak kongsikan korang supaya korang ada pendedahan. Jadi orang kata kalau suami tu unsurnya api, kahwin dengan unsurnya api, nanti rumah tangga tu panas. Rumah tangga tu panas, asyik bertekar je kan. Jadi kau anak nombor berapa? Anak nombor 1 kalau orang dulu-dulu kan. Kahwin dengan anak nombor 3. Okey lah tu boleh lah. Anak nombor 3 kahwin dengan anak nombor 3. Alah, hai, memang berapilah, panas juga kan. Dia ada unsur-unsur yang diorang kata kepercayaannya kan. Kejadian kejadian kita contohnya kita hamil kan. Macam mana kita nak guna unsur-unsur ni waktu kita hamil kan. Apa yang bagus contohnya kita mengandung anak sulung yang dikatakan berunsur tanah ni kan. Apakah amalan-amalan yang bagus untuk kita amalkan. Kita mengandung anak tanah, air, api. Kita mengandung anak keempat contohnya yang banyak angin kau. Kan anak keempat contohnya. Apakah unsur angin? Jadi apakah yang kita nak ah Assalamualaikum. Mak Okey kata tengah konsum air sepang kederang Kak Ija susu meriah. Alhamdulillah. Memang insyaAllah kalau konsum sepang kederang, konsum ubat periuk, sebenarnya kalau ikutkan semua herba-herba yang yang kita ramukan ni adalah herba-herba yang bagus untuk penyusuan susu ibu. Sebab apa? Sebab kita nak ibu-ibu ni sihat untuk bagi anak sihat. Kan? Ibu-ibu sihat untuk bantu anak-anak kita terus sihat. Kalau ibu tak sihat, anak pun tak sihat. Jadi nak ibu ada susu yang meriah, nak ibu ada susu yang banyak, yang pekat, yang bagus kan untuk susukan kepada baby kita. Macam tu kan. Waalaikumsalam Lukman Farah kan. Jadi contohnya kalau kita mengandung anak ketiga kan, anak ketiga berunsur api kan. Apakah bacaan-bacaan yang bagus untuk kita amalkan kan? Apakah behavior yang bagus? Sebenarnya kan korang kena tahu yang bila kita mengandung ni, behavior kita yang kita ajarkan diorang masa kita tengah hamil ni, behavior ataupun perangai kita masa tengah hamil ni adalah pengajaran untuk bayi kita yang dalam perut. Jadi kalau korang mengandung anak nombor 1, kan unsur badan dia adalah unsur macam ni. Ni yang nak ceritalah malam sekarang kan. Jadi apakah behavior yang bagus? Anak nombor 2, unsur dia adalah macam ni. Apakah behavior kita yang bagus kita terapkan supaya anak kita tu cool down? Kan? Unsur api, apakah behavior kita yang kita bagus ajarkan anak daripada dalam kandungan ni supaya dia tak panas sangat. Kan? Dia tak berangin sangat. Macam itulah. Ini adalah daripada segi ilmu, daripada segi perawatan tradisional, daripada segi kisah orang dulu-dulu lah Kak Ija nak ceritakan. Hai Fiza, apa khabar? Saja-saja mengomel dengan korang hari Jumaat ni, time-time rehat ni insyaAllah. Sebab apa? Sebab malam sekarang Kak Ija nak ceritakan korang pasal unsur. Unsur ni banyak yang korang boleh terapkan, banyak yang korang boleh ambil dan boleh buat insyaAllah. Sebabnya Kak Ija rasa banyak ibu-ibu kat luar sana yang tak tahu. Kadang-kadang kita pun lupa. Mungkin orang dulu-dulu pun kalau cerita pun tak ramai yang cerita pasal ni. Orang sekarang pun tak ramai yang cerita pasal ni. Jadi, tapi Kak Ija nak cerita dengan korang. Okey, jumpa Kak Ija pukul 10.30 malam sekarang di Facebook Berpantang by Nazira Frijan. InsyaAllah kalau ada kelapangan kita juga akan live sekali di Instagram Keep Dara HQ. Kan? Jadi kalau ada apa-apa soalan, kalau ada kelapangan, minta tolong komen. Minta tolong komen kan. Dan lagi satu kerja nak cakap bagi mereka yang nak tambah pendapatan, dengan produk Keep Dara, Kak Ija mengalu-alukan mereka-mereka yang betul-betul nak ubah kehidupan. Kan, ubah kehidupan. Sekarang ni kita dah ada ejen-ejen yang boleh dapat 2,000. Dah ada ejen-ejen yang boleh dapat RM1,000 lebih sebulan, RM2,000 pendapatan bersih ya daripada jualan produk Keep Dara ni. Jadi Kak Ija nak ramai lagi yang rasa dah penat nak kerja,
yang rasa nak tambah duit poket ataupun nak bantu suami, nak bagi duit mak kat mak bulan-bulan, nak ada duit lebih lah RM1,000, RM2,000 sebulan tu, bolehlah PM Kak Ijaz supaya kami boleh bantu korang untuk tambah pendapatan, untuk jana pendapatan. Kan? Kita nak bantu lebih ramai ibu-ibu. Macam Kak Ijaz sebenarnya aim supaya lebih cantik daripada gadis. Cik kan? Nak bantu ibu-ibu lebih menawan daripada gadis. Kan? Selalu orang pandang anak gadis je menawan. Tapi Kak Ijaz nak ibu-ibu tu lebih menawan daripada anak gadis. Nak itu aim Kak Ijaz sebenarnya tahu. Dengan produk herba ni, Kak Ijaz nak ibu-ibu kat luar sana boleh lebih menawan daripada anak gadis secara alami. Tak ada lah nak kena suntik-suntik, tak payah nak sibuk-sibuk pakai apa benda-benda yang tak sepatutnya yang mendatangkan kemudaratan insya-Allah kan. Jadi pastikan korang stay tune dengan Kak Ijaz malam ni pukul 10.30 malam insya-Allah. Kita sama-sama dalam borak nenek kebayan. Topik malam ni adalah topiknya unsur. Okey, jadi jumpa lagi malam sekarang. Bye-bye.